kan korang dengar kalau buat ujian kan cucuk kat hidung kan. Cucuk hidung dengan mulut. Don't judge a book by its cover. Cakap apakah kenangan manis dan paling pahit dari hidup aku? Cerita ini mengisahkan tentang seorang yang buta. Assalamualaikum rakan yang dikasihi sekalian. Hari ini dah masuk hari ke-8. Aku dikuarantinkan di pusat kuarantin lah. Jadi untuk video hari ini, bukan hari ni, untuk video esok aku bercadang nak speaking, maksudnya nak cakap dalam bahasa Inggeris. Ini atas sebab ada kawan aku daripada Kimiau. Dia tengok video aku awal kan, lepas tu dia macam tak faham aku cakap apa. Jadi dia pun dia bukan dia okay lah. Jadi dia pun macam request buat dalam bahasa Inggeris. Dia kata it's not fair kan, dia kata macam tu. Sikit balik bukan ramai pun yang tengok kan, daripada selain Malaysia kan. Kalau korang nak ataupun korang rasa patut aku buat, sila komen. Kalau 5 orang ataupun 5 orang komen paling kurang cakap nak aku speaking esok, aku speaking esok. Jadi hari ni punya makanan aku dapat sahur tadi ialah nasi lemak telur mata. Dan makanan berbuka pula ialah nasi putih dengan ayam kari, lepas tu ada bendi. Satu lagi makanan aku punya kan 9 orang kan pelajar kan. Kita dia terpisah, dia duduk depan, ada belakang kan. Dia duduk depan dia hotel lain, dia orang punya makanan kau boleh tengok ada gambar dia. Jadi hotel lain, manajemen dia orang lain. Bila manajemen dia orang lain, makanan dia pun lain. Memang lain lah. Jadi makanan dia orang tu special sikit lah. Memang sedap pun tak tahu lah, tapi special lah sebab banyak. Ada 3 macam kalau buka tu. Macam tadi tersilap aku dah dapat 2 menu macam 2 menu berat, lepas tu ada bubur lampuk kan. Sebab dia punya hotel lah, dia orang ada ni minta moreh tau. Hotel aku ni makan biasa je lah, buka kan. Jadi aku cakap jealous juga lah, tapi aku syukur. Okay. Hari ni ada buat ujian kedua lah. Tapi aku punya ujian kan korang dengar kalau buat ujian kan cucuk kat hidung kan. Cucuk hidung dengan mulut. Tapi hari ni aku punya level kot, dapat dia cocok dekat mulut kat tekak lah. Jadi cocok kat tekak ni kurang sakit lah berbanding cocok kat hidung. Jadi aku pelik lah, level aku 18 cocok kat tekak je. Dia letak lidi masuk kat tekak lah. Okay, tapi kalau level 17 pun cocok kat hidung. Kesian kawan aku lah. Okay, untuk apa yang aku nak share hari ni ialah mengenai dengan judge. Don't judge a book by its cover. Okay. Kenapa aku ambil tajuk ni? Sebab aku ni macam isu semasa ni lah, pasal Ustaz Abid Liu ni kan. Nak cakapnya Ustaz Abid Liu ni dia buat kebaikan, tapi orang judge dia cakap dia ni riak. Okay, daripada sini orang nak cakap kat orang yang judge ni lah, janganlah judge macam tu lah. Kau tahu ke niat dia tu? Niat kau tahu ke? Boleh baca ke hati orang kan? Kalau kau boleh tahu, baru kau boleh judge. Cakap macam tu lah. Macam sebab lagi satu aku pilih tajuk ni, aku tengok tadi video ringkas lah video dia minat gila BTS tau. Ada orang yang tanya, kau ni BTS ni apa? Dia cakap BTS ni apa kan, panjang lebar. Lepas tu dia cakap, oh kau ni taksub sangat dengan BTS kan. Kau tahu tak apa, cuba kau jawab lah ni soalan aku ni kan. Siapakah Rasul Ulul Azmi kan. Jadi yang minat BTS tu boleh jawab juga. Lepas tu dia balas balik kan, kau janganlah judge aku, memanglah aku minat BTS, tapi aku bukanlah tinggal semua kan. Nak cakapnya kat sini pengajaran dia hari ni ialah jangan judge seseorang itu dengan sesuka hati. Selidik lah dulu ke apa kan. Orang tu mesti buat sesuatu tu mesti ada sebab dia, dan adalah niat dia tu kenapa dia buat benda ni, kenapa benda tu kan. Jadi kalau memang betul-betul niat jahat, memang nampak sangat dia buat jahat, mungkin baru kau boleh kecam dia kan. Tapi tak elok kat kecam kan. Tapi tak apa lah. Untuk yang komen semalam lah, ada orang komen, apakah orang sama je yang komen ni, member aku juga kan. Dia cakap apakah kenangan manis dan paling pahit dari hidup aku. Hidup aku ni sekarang ni
Aku ni baru je belajar. Maksudnya bukan baru belajar, maksudnya sepanjang hidup aku ni aku adalah seorang pelajar dan tak pernah kerja, jarang tak ada kerja pergi kan. Jadi pengalaman tak banyak ah. Jadi macam klise kenangan manis ialah berjaya. Berjaya dalam akademik lah, dalam apa-apa lah. Macam paling best ialah mungkin bagi aku ialah SPM kan. Sebab SPM aku tu result dia memang aku tak expect langsung lah. Tiba-tiba dapat cantik tau. Dapat segan nak minum, tapi SPM benda lepas beritahu lah. Result aku dapat 8A 4B. Tak ada C tau. Tak ada C tu dah bangga kan. Alhamdulillah, beriak lah. Maksudnya 8A tu aku seronok lah bila dapat result tu kan. Tak sangka, memang tak sangka lah dapat macam tu kan. Yang satu, bila aku dapat 8A ni, aku dah potong adik-adik aku. Adik-adik aku ni ada 11, aku nak ke 10. Jadi yang atas aku 9 orang tu, ada orang kan dah habis PM semua kan. Paling tinggi pun 6, tiba-tiba aku 8. Jadi macam seronok lah boleh potong adik-adik kan. Itu antara kenangan manis aku lah. 2 sem aku duduk dekat UEM tu pun result cantik kan. Jadi aku bersyukur lah. Itu adalah kenangan manis aku sebagai seorang pelajar. Dan kenangan pahit bagi aku ialah perpisahan lah. Kalau korang sekolah lagi ke, masih bekerja macam mana, bila nak berpisah tu memang berat lah rasa. Macam waktu lepas SPM kan, nak masuk U tu, atau SPM lepas tam tu, nak berpisah tu memang terasa lah. Kawan-kawan nak pergi jauh, seorang pergi sana, seorang pergi sini kan. Dia terpisah lah, dah kawan lama. Jadi rasa sedih lah waktu tu. Dan juga waktu perpisahan aku daripada UUM nak ke Saudi ni kan, aku tahu lambat menentukan dapat result di Saudi. Jadi aku minggu pertama tu, kawan aku ada seorang 2 orang macam tu je tahu kan. Aku sampai sana, aku beli KFC, lepas tu belanja 2 orang. Memang seminggu tu aku nak ambil barang kan, dia orang pun baru tahu waktu aku sampai minggu tu. Di minggu tu macam sedih lah, aku nak berpisah kan. Memang malam-malam setiap malam keluar dengan geng ni kan banyak geng kan. Macam tu lah. Memang sedih lah perpisahan tu. Itu antara kenangan pahit lah bagi aku. Memang aku cakap amat berat lah bagi aku untuk tinggalkan UUM dulu lah. Tapi aku tak menyesal masuk Saudi macam tu. Movie hari ni aku pilih ialah Andhadhun. Ini cerita Hindustan. Andhadhun ni maksud dia ialah blindly. Daripada maksud tu, korang boleh tahu yang cerita ini mengisahkan tentang seorang yang buta. So, cerita dia pasal sinopsis pendek dia, seorang yang buta nampak kes pembunuhan depan mata dia. Maksudnya apa tu? Maksudnya apa tu? Macam mana orang buta boleh nampak? Maksudnya dia tak buta sebenarnya kan. Watak utama dia dinamakan Akash. Akash ni dia tak buta. Dia sebenarnya tak buta, tapi dia buat-buat buta sebab dia adalah seorang artis, iaitu dia main piano. Bila dia main piano, dia perlukan fokus. Bila dia nak fokus tu, dia buat-buat buta. Bila dia buat-buat buta, orang semua percaya dia buta. Dan pada suatu hari, ada seorang perempuan ni. Perempuan tu awet dia Sophie. Dia jumpa Sophie. Bila dia jumpa Sophie ni, dia teruskan berlakon jadi buta. Aku lupa nak cakap awal tadi. Dia berlakon jadi buta dan dia pakai contact lens tau. Jadi bila dia keluar, dia pakai contact lens, dia akan betul-betul macam buta lah. Contact lens tu macam tutup mata dia tau. Jadi bila dia jumpa si Sophie ni, dia buka contact lens tu, jadi dia boleh nampak lah. Jadi dia teruskan berlakon lah, tapi dia boleh nampak. Faham tak? Bila dia boleh nampak, sejak hari tu dia pergi kerja dengan awet dia tu, Sophie, dekat ada satu restoran tu. Restoran tu tempat Sophie kerja lah. Dia kerja tu dia main piano lah, main piano malam-malam apa semua kan. Jadi dekat tempat kerja tu ada bos restoran tu. Satu hari tu ajak dia suruh pergi dekat rumah dia main piano kat rumah dia. Bila dia dah dijemput untuk main piano, dia sampai. Lepas tu dia sampai tu, si yang jemput tu tak ada. Maksudnya bos dia tak ada kan. Yang adanya bini dia. Bini kepada bos tu nama dia Simi. Simi ni orang jahat dia, orang paling jahat lah. Bila Simi ni cakap itu, bila dia sampai rumah tu, Simi tu suruh masuk. Bila dia suruh dia masuk,
dia kan tak buta kan. Jadi dia pun main lah piano. Dia kata dekat si buta ni cakap suami dia tak ada pergi outstation kan. Padahal suami dia tipu je. Suami dia tak ada pergi outstation, tapi dia kan tak buta kan. Jadi bila dia tengah main-main tu, dia nak habis main, dia perasan depan dia tu ada mayat. Ada darah, bukan darah pun. Ada orang mati lah depan tu kan, tapi macam jauh sikit kan. Lepas tu dia macam terkejut lah kan. Tapi dia still cool kan. Dia cool, so dia macam kelabah sikit, dia nak pergi tandas kan. Dia pun cakap nak pergi tandas. Dia pergi tandas, sampai kat tandas ada yang bunuh tu. Jadi nak cakap kan, dia adalah saksi kejadian pembunuhan tu. Okay. Yang mati adalah suami, bos dia tu lah. Bos dia tu mati sebabkan bini dia tu, si Mi tu, ajak lelaki lain curang kan. Sebab itu hadis daripada isteri dia. Si suami, si bos tu janji, dia cakap dia kena obsession lah, dia nak surprise kan. Jadi bila dia kata macam tu, si Mi ni dia ajak lelaki lain. Bila dia ajak lelaki lain, jadi dia buat surprise. Jadi si bos dia tu yang surprise kan, sebab ada lelaki lain. Lepas tu dia tak tunjuk macam mana, tiba-tiba dah mati si bos dia tu. Okay, itu punca kematian. Jadi si Akash ni dia saksi kepada kejadian tu, yang mana dah berlaku lah, tapi dia nampak lah mayat tu kan. Lepas daripada kejadian tu, aku malas nak cerita sebab cerita dia panjang. Macam ada tu naik dia balas dendam apa semua. Yang bestnya ialah ending dia tu. Ending dia tu akan menimbulkan persoalan. Jadi aku mana cerita panjang, korang tengok sendiri lah. Dan bila korang tengok ending tu, mesti korang terfikir sama ada dia ni betul-betul buta. Jadi kau tahu lah sendiri, dia bukan jadi timbul soalan betul-betul buta ke tak, macam tu lah. Okay, so korang boleh enjoy sendiri. Bye.